Indeks harga pengguna IHP bagi bulan April 2022 menurun 0.3% bulan ke bulan berbanding dengan bulan Mac 2022. Ini adalah disebabkan oleh penurunan indeks bukan makanan sebanyak 0.5%. Walau bagaimanapun, penurunan indeks tersebut diimbangi oleh peningkatan indeks makanan dan minuman ringan sebanyak 0.4%. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik, Kementerian Kewangan dan Ekonomi mengongsikan bagi perubahan tahun ke tahun, IHP meningkat sebanyak 3.9% berbanding dengan bulan April 2021. Peningkatan IHP ini adalah selaras dengan peningkatan harga makanan dan minuman ringan dan bukan makanan masing-masing sebanyak 4.7% dan 3.8%. Peningkatan harga makanan dan minuman ringan adalah disebabkan oleh kenaikan harga minyak dan lemak sebanyak 21%, daging 9.2% dan ikan dan makanan laut 5.4%. Kenaikan harga minyak masak adalah terutamanya disebabkan oleh peningkatan harga bahan input minyak sayuran dan minyak sawit. Manakala bagi daging ayam, kenaikan harga adalah antara lain disebabkan oleh peningkatan kos makanan ternakan ayam. Peningkatan dalam komponen bukan makanan adalah didorong oleh pelbagai barangan dan perkhidmatan sebanyak 16.1%, pengangkutan 5% dan perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain 2.2%. Kenaikan harga pelbagai barangan dan perkhidmatan adalah terutamanya disebabkan oleh kenaikan harga insurans kenderaan. Manakala peningkatan dalam pengangkutan adalah terutamanya disebabkan oleh kenaikan harga kenderaan bermotor dan tiket penerbangan. Kenaikan harga sewa kediaman dan penyelenggaraan dan pembaikan tempat kediaman mendorong kepada peningkatan harga perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain. Laporan penuh IHP bagi bulan April 2022 boleh didapati melalui laman sesawang JPES di deps.mofe.gov.bn. Negara Brunei Darussalam mencatat peningkatan nilai jumlah perdagangan pada bulan Mac 2022 sebanyak 36.1% daripada bulan yang sama pada 2021. Manakala bagi perubahan bulan ke bulan, jumlah perdagangan Mac 2022 meningkat 11.5% berbanding Februari 2022. Jumlah ekspor pula meningkat 59.3% tahun ke tahun berbanding Mac 2021. Ini terutamanya disebabkan oleh peningkatan ekspor bahan api galian dan kimia. Peningkatan ekspor bahan api galian didorong oleh peningkatan nilai ekspor gas asli cecair LNG dan produk petroleum. Dari segi komoditi mengikut seksyen, bahan api galian merupakan penyumbang utama kepada ekspor negara Brunei Darussalam diikuti bahan kimia dan jentera serta kelengkapan pengangkutan. Pasaran ekspor utama pada Mac 2022 adalah Republik Rakyat China, Jepun dan Australia. Komoditi ekspor terbesar ke negara Republik Rakyat China adalah bahan kimia, manakala ke negara Jepun dan Australia adalah bahan api galian. Bagi import pula, jumlah nilai menunjukkan peningkatan terutamanya disebabkan oleh peningkatan import kimia. 5 komoditi import utama adalah bahan api galian, jentera dan kelengkapan pengangkutan, kimia, makanan dan barang keluaran kilang. Dari segi import mengikut rakan dagangan, sumbangan terbesar adalah Malaysia, Arab Saudi, Republik Rakyat China dan Australia dengan komoditi import terbesar adalah bahan api galian. Mengikut mod pengangkutan pada bulan Mac 2022, peratus yang tertinggi bagi kedua-dua ekspor dan import adalah mod pengangkutan laut. Laporan penuh IMTS bagi bulan Mac 2022 boleh diperoleh melalui laman sesawang JPES.
Menjadi pengeluar hasil cili bertaraf dunia memberi tumpuan kepada keselamatan, kualiti dan sumbangan positif kepada pertumbuhan ekonomi tempatan dan pembangunan negara adalah visi Manfood Enterprise yang beroperasi di kawasan kemajuan pertanian Limpaki sejak September 2020. Syarat tanaman utama syarikat ini adalah tanaman sayur-sayuran. Pada masa ini, jenis tanaman adalah sayur lada yang menggunakan sistem fertigasi para yang pertama di negara Brunei Darussalam dan sedang diusahakan di ladang seluas 2 hektar. Tujuan menggunakan fertigasi para ialah kerana Manfood Enterprise menghadapi beberapa rintangan, halangan dan cabaran dalam usaha menanam atas sebab masalah banjir yang sering menjadi isu utama. Okey, sebenarnya Manfood Enterprise kini aktif dalam industri makanan sejak 1996 dan sudah mempunyai rangkaian saluran pemasaran makanan termasuk sayur-sayuran, buah-buahan, daging dan bahan masakan termasuk restoran, hotel terkenal serta kami merancang untuk mengintegrasikan bekalan cili ke dalam sistem pengedarannya sendiri kepada pelanggan harian yang setia ada. Pelanggan setia ada akan menjadi keutamaan kami dari segi pesanan dan mana-mana hotel tempatan lain, restoran yang kami mulakan membina hubungan, kami juga akan meletakkan produk kami di pasar raya kerana terdapat ruang khusus untuk petani tempatan meletakkan hasil mereka. Projek menanam cili bermula seawal bulan November tahun lepas. Di fasa pertama, sebanyak 1,800 polybag cili telah ditanam dan pada masa akan datang, iaitu fasa kedua, Manfoods Enterprise telah bercadang untuk menanam sebanyak 1,520 polybag cili di bahagian belakang dan 900 polybag di bahagian depan dengan cara penanaman di atas tanah. Manfoods Enterprise berharap akan mencapai sasaran sebanyak 20,000 polybag pada masa akan datang. Manfoods Enterprise kini sedang giat mendapatkan pengiktirafan dari Amalan Pertanian Baik Brunei atau Brunei Good Agricultural Practice Brunei GAP di bawah penyeliaan Darussalam Enterprise dan Jabatan Pertanian dan Agri Makanan juga menunjuk ajar dan memberikan bimbingan kepada Manfoods Enterprise. Pada masa yang akan datang, fokus kepada food security atau self-sufficiency di Brunei agar dapat mengurangkan import. Kami ingin meluaskan lagi perusahaan ladang dan perniagaan, dengan itu boleh menawarkan lebih banyak pekerjaan kepada anak tempatan. Kalau ingin mencuburi bidang pertanian, hendaklah sabar dalam menangani cabaran. Jangan putus asa, cari cara alternatif untuk mengatasi masalah. Kami harap kami dapat menjadi contoh yang baik serta dapat memotivasikan belia dan penduduk tempatan untuk menceburi bidang pertanian.